Islam memang tak wajibkan isteri pertama perlu bagi izin. Ya, ramai pula seronok sekali lagi. Oh, sudah air ni ya? Sedap, memang sedap. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anda bersama dengan saya sekali lagi Afad. Pastinya dalam jalan ke syurga. Sudah pastinya kita akan merungkai tentang isu-isu isu-isu semasa yang berlaku sekarang ini dalam bentuk keagamaan, tetapi dengan cara yang santai. Kita boleh minum, makan-makan, tapi Kak Su dia tak nak makan, dia diet hari ini. Okey, jadi saya nak kenalkan kepada anda, kita bersama dengan Puan Suzana Ghazali, perunding psikologi keluarga dan guaman syar'i. Ya. Terima kasih Kak Su. Terima kasih juga panggil Bersama kami dalam jalan ke syurga. Ya, insya-Allah. Okey, baik. Kak Su, topik yang akan kita bincangkan hari ini, ini saya rasa isteri-isteri kat luar sana ni akan marah. Okey, kan? okey. Marah kalau senyap lah. Okey. Tapi kalau bagi kebenaran tu tak ada masalah. Okey. Tapi rata-rata ada ke yang bagi kebenaran ni, suami dah kahwin dua ni? Perbuatan tu tidak baiklah, sebab dalam Islam sendiri kita telah diberitahu untuk kalau kita bertunang tu ya boleh senyap, tapi kalau kita nikah tu ya kita hebahkan. Perbuatan individu-individu yang diorang pergi menikah secara senyap ni dah tak elok, sebab dia menimbulkan syakwa sangka. Mungkin dah terlanjur ke apa, nak cepat-cepat settlekan. So I rasa itu antara sebab orang lari ke Thailand untuk nikah. You are depriving mak bapak you kebahagiaan tengok anak ni nikah. Benda tu macam tak bagus lah. Satu, membelakangkan keluarga. Satu lagi macam tak menghormati kedua-dua belah pihak. Dan satu, daripada segi hukum agama pun sebenarnya sah. Cuma daripada undang-undang Malaysia tu salah lah. Berani buat, berani tanggung lah. Oh, orang kahwin lari kat sepadan mungkin dia nak kahwin lebih daripada satu tanpa pengetahuan isteri kan. Dia rasa benda yang dia buat tu ada baiknya, mungkin macam-macam ada pendapat masing-masing kot. Pada dia mungkin dia rasa benda tu okey, tapi pada orang lain tak okey kan. So ada pro and cons lah kat situ. Dia benar ataupun izin itu ada. Cuma biasanya izin itu belum tentu redha. Oh, nampak Dia ada tak? beza. Kadang-kadang terpaksa. Tapi betul. hati tu tak reda. Okey, tajuk kita nikah diam-diam dekat Okey. sepadan. Sebab banyak jugalah kes-kes ni, cerita-cerita yang tak seronok ni dengar. Suami isteri baik je. Tak ada Okey. apa masalah, tak ada berlaku gaduh ke apa ke. Betul. Tutap tak tahulah, kadang-kadang benda ni berlaku suddenly, tiba-tiba je. Betul. Dapat tahu daripada kawan-kawan ke, dapat kadang ada kejadian macam contoh kemalangan dan sebagainya. Oh, Baru baru tahu. tahu. Siapa ni awak ni? Oh, ini saya isteri kedua. Kahwin dekat sepadan dan sebagainya Okey. kan. Kak Su ada tak macam cerita yang nak dikongsikan tentang orang kahwin tersenyap ni? Sebab kadang masyarakat ni, masyarakat ke tak kiralah sama ada sesiapa pun yang kata bahawa kalau kahwin dua ni, kahwin kat sepadan ni macam perbuatan terkutuk. Teruk sangat tu terkutuk Berat tu. benarnya. Yang kahwin tu seronok. Orang lain cakap terkutuk tu kan. Cerita sikit ada cerita-cerita kahwin dua apa Baik, dia semua ni? sebenarnya kalau ikutkan Afad kes-kes akak terlalu banyak. 23 tahun dalam bidang ni, okey. Walaupun dah selalu dah cakap jangan pergi kahwin kat sini, jangan tapi dia buat juga. Buat juga. Dah macam budak-budak, jangan dia buat juga kan. Okey. Kalau ikut tadi Afad kata ada kes yang meninggal baru tahu. Ya. Itu pun ada banyak kes akak. Sampai masa jumpa akak tu dah suami dia dah 8 tahun dia meninggal dunia. Dia masih tak boleh maafkan suami dia. Sebab Walaupun dah meninggal suami tu dah meninggal. Hari suami meninggal dapat tahu ada si kedua. Dah kahwin pun hak sana pun dah ada cucu semua, okey. Dia tak boleh maaf 8 tahun dah. Punya hati tu terguris. Kan. Yang tu tak apalah tahu. Yang satu kes akak pula kan. Kantoi salah WhatsApp. Alamak. Tak pernah pun suami aku panggil Panggil aku lain, sayang. Dia panggil apa baby? Apa pula ni kan tiba-tiba kan. Bang siapa? Allah kantoi. Duk panggil isteri tu mama tu kau jadi sayang. No baru Dah tak sayang. boleh nak cover lain kan? jauh tu mama So dengan sayang. memang benda tu memang berlaku. Ya. Cuma macam kalau sebut tadi masyarakat tangkap terkutuk tu bagi akak tak wajar lah. yelah, Okey. Sebab ikutkan yang paling penting apa yang dia orang buat tu sah ikut syarak. Ya. Tapi kena faham juga. Nikah dekat sempadan ni ada dua benda Afad Okey. Satu, memang ikut prosedur, maksudnya tempat yang kerajaan kita iktiraf. Akak tak nak cakap lah kat mana iktiraf, lagi korang pergi cari pula kan. Kan? Jangan cakap. Jangan cakap kan. Okey. Okey. Satu lagi yang memang menyalahi prosedur.
minta maaf, yang akak tahu ada kajian yang sebut, contohlah kan, kalau macam yang dekat sempadan arah pantai timur sana tu, turun je sungai tu, nak kahwin, nak kahwin, nak kahwin. Macam pergi pasar malam, kau nak kahwin. Pun ada. So itu yang kita bimbang, takut menyalahi syariat. Sebab akak pernah ada kes, kahwin 12 tahun, 4 orang anak. Masa tu tak buat pengesahan apa-apa lagi, okey, dan ni kes lama lah dan masa tu maksudnya Jabatan Pendaftaran pun tak wajibkan ada surat nikah Malaysia untuk daftar anak. Dan bila berlakulah kes bergaduh nak bercerai, baru nak proceed untuk pengesahan, bawa ke mahkamah, mahkamah isytiharkan pernikahan 12 tahun dulu itu tidak sah. Alamak. Jadi maka anak yang ada adalah anak syubhah, bukan anak yang sah. So antara risiko dia. Nampak tak Ini membuatkan saya insaf. Kau jangan. Apa yang macam punca lah di antara kita ni kan, orang yang kat Malaysia ni kan, nak sangat bernikah di sepadan tu. Punca-puncanya kenapa katnya? Okey, dia kalau ikutkan dua sebab sebenarnya. Satu tadilah teringin nak poligami. Kan? Mampu ke tak mampu tu? Yang pertama tu dah ada, dah baik semua, tapi kan dah hati tu terjatuh cinta. Dalam masa yang sama, dia tu bukannya mampu, tapi mampus. Tapi ada hati nak kahwin dua. Dia mana-mana lelaki pun mesti ada hati. Kalau lelaki yang tak ada hati tu yang tak normal. Cuma kesedaran diri mampu atau mampus dia yang menyekat dia, okey? Tapi sekarang ni kategori yang mampus pun masih lagi nak pergi ni lah, nikah dua. Jugalah. Datuk hak yang orang perempuan tu dah nak juga kan. Tak apalah bang, I tak nak kewangan, I nak kasih sayang aja. Jadi marah si pertama kau tengok macam ni. Jadi pergilah juga. Okey, itu satu. Yang kedua, yang tak dapat izin mak ayah. Kadang-kadang ada. Ya, kadang-kadang ada juga memang perkahwinan apa bujang dengan dara, tapi mak mungkin nak nikahkan orang tu dengan orang lain, jadi tak nak dia nikah dulu pun ada. So itu antara dua sebab yang utama. Memang tak, tapi banyaknya adalah isu poligami. Isu poligami lah. Plus kadang-kadang ada juga macam kes akak itu baru, okey. Poligami plus mak ayah memang tak setuju. 2 tahun kahwin, tak daftar lagi. Ini kes segini 2 tahun kahwin, tak daftar lagi dan dah 2 kali cerai, 2 talak. Itu pun ada. Tapi kalau misalnya kata kalau kita ni bernikah di mana-mana luar negara lah, bukan saja kat sepadan, di luar negara kan. Prosesnya tu ya kita tahu yang mana Kak Su kata yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia kan. Anda kata dah diiktiraf dan sebagainya. Balik dekat Malaysia ni dia ada proses dia nak daftar balik tu berapa lama masa duration? Okey, dia kalau ikutkan peraturan undang, mana-mana pernikahan di luar negara, okey, balik ke Malaysia mesti daftar dalam tempoh 6 bulan. Selepas nikah? Selepas nikah. Maksudnya bila dia balik lah. Maksudnya dia balik ke Malaysia, kau contoh kalau kau contoh kat UK kan, duduk 3 tahun kan, balik. Dia balik ke Malaysia, 6 bulan lepas dia balik tu, dalam tempoh tu dia kena daftar. Bukan kata lepas tak boleh daftar dah. Boleh. Tapi maksudnya kalau lepas 6 bulan baru daftar, ada denda pula lah. Jadi kalau kau nak selamat daripada denda yang tak banyak, kau daftar tempoh 6 bulan. Daftar awal lah. Daftar awal. Cuma je sekarang ni, okey, kalau contoh yang nikah yang kat luar sana tu, biasa tak ada isu. Yang isunya tadilah yang poligami, tanpa izin semua kan, okey. Jadinya ada kes juga macam kita tadi 2 tahun kahwin dah pun tak daftar. Satu perkara yang akak nak inform kepada khususnya isteri yang memang terlibat kahwin siami kan, dulu cinta lautan api sanuk kerenangi, rupa-rupa balik Malaysia dia tak ada lah poligami. Kan jadi hati tu memerontak. Okay. Suami tak nak daftar. Okay. Jangan risau. Tak perlu pergi dengan suami dulu. Pergi je ke mahkamah dulu. Saya nak filekan untuk kes daftar poligami. Isteri boleh file dulu. Okey. Nanti mahkamah panggil suami. Yang menjadi kesilapan sebab dia tunggu jom lah bang. Dia nak pergi ke? Saat lagi tahu si pertama. Macam tu pula kan. Jadi isteri tu pergi dulu. Boleh pergi sendirilah. Boleh pergi sendiri. Tak payah nak tunggu suami lah. Ya, baru mahkamah akan panggil. Suami, isteri pertama dah macam ni dah tak tahu dia bergerak dah. Macam mana nak register? Itulah. Itulah ya, dulu bukan main macho. Lepas-lepas tu dah jadi macam. Dah kahwin jadi lain lah Okey. Ya, kita tahu bahawa anda kata kalau mereka ni nikah di luar negara, dia punya hukumnya tetap sah. Kan? Tapi dari segi perundangan Islam tu, perspektif Islam tu bagaimana? Nikah tersenyap Baik, dia kalau ikutkan macam yang kat sebut awal tadi, ada kes yang 12 tahun nikah tak sah. Dia isunya kalau kata contoh memang nikah itu sah mengikut syariat, cukup rukun, cukup dia punya adab semualah, okey. So bila bawa balik ke Malaysia, minta pergi ke mahkamah untuk daftarkan, mahkamah cek kata sah,
akan daftarkanlah. Tetapi kalau tak mengikut syariat, sebagai contoh satu kes akak bila ni nikah kat sana tak daftar. Okey, satu perkara lagi Kalau nikah dekat sana tak daftar, bila balik ke Malaysia anda diserbu dek Jabatan Agama Islam. Tunjuklah surat nikah, woi punya main Thailand. Tangkap juga. Tetap kesalahan khalwat. So satu kes akak, ini memang kes yang masa baru-baru akak kerja dulu, 3 tahun lepas ni. Okey. So bila tanya-tanya dengan dia kan, ni nikah ni kat mana ni? Okey. Surat nikah Siam. Nikah Kuala Ketil. Tahu Kuala Ketil kat mana? Kampung akak, Kedah. Bila pula Kuala Ketil pergi ke Siam? Mana kan? Padan ni? Kan jadi Kuala Ketil dalam Kedah. Kedah bukan hak milik Siam. Okey, jadi satu perkara dah. Siapa yang jadi saksi wali awak nikah ni? Abang angkat saya. Bila pula walinya boleh abang angkat jadi wali? Jadi kalau sah untuk syariat pun tidak, maka tak sahlah ikut perundangan. Jadi kalau kata sah ikut hukum syariat, maka mahkamah boleh sahkan ikut perundangan. Tapi bila kita sah ikut syariat pemerintah, memang mahkamah pemerintah akan farag. Tak boleh. Tak boleh jugalah. So memang kena hati-hati sebab dekat benda ni sekarang ni kalau ikut nikah sepadan, okey, dia jadi bisnes tau. Kalau contoh katakanlah sekarang ni tak payah sebut ni taklah kalau cari kat internet, dah ada beberapa web yang menawarkan. Dia ada package semua. Betul. 3 hari 2 malam. Cek dah ke? Kawan share grup WhatsApp. Saya terus tak baca. Tak baca. Memang ada. Ada Sebab lah. tu yang kita risau. Okay? Kita kadang-kadang orang dia fikir bisnes. Tapi kalau masuk duit, isu sah atau tak syariat kita bimbang. Bawa kepada keturunan anak tadi. Betul. Yang kita tengok sekarang ni, diorang ni lebih kepada keseronokan, kan? Nikah dekat Siam, kokonnya dah nikah, tapi sebenarnya hukum syariat tu, hukum-hukumnya tu kadang tak lengkap, kan? Itu yang jadi tak sah. Baik, sepasang suami isteri ni dah nikah di sepadan ke di luar negara, memang loving each other. Okey. Kan? Tetapi mungkin ada kesan-kesan sampingan yang mungkin mereka dapat tatkala mereka ni bernikah sejam. Ada kesan-kesan sampingan yang lain ke? Selain daripada kesan positif yang mereka ni loving dan sebagainya lah. Okey. Satu, kalau nikah dekat sempadan, selagi tak daftar di Malaysia, kalaulah status si isteri adalah anak dara, dia kekal anak dara. Kalau status dia ibu tunggal, dia kekal ibu tunggal. Sebab dia guna rekod yang memang ada dekat Malaysia. Kod tiba-tiba kau bersalin beberapa orang anak pun, tapi rekod bila tak daftar kau tetap adalah status yang masa asal. Jadi kalau kata contoh kod lah kan, poligami diam-diam, tiba-tiba suami meninggal dunia. Nak pergi mahkamah tuntut harta pusaka. Apa bukti kau isteri dia? So jadi benda tu akan jadi masalah. Okey, itu satu risiko. Yalah, kau cinta aja pun kalau masalah juga. Okey. Yang kedua, khususnya untuk isteri yang menerima suami orang. Okey? Ini memang pula macam tadi lah, kalau kata cinta tu memang tak apalah, semua boleh, I sanggup. Tapi meneruskan kehidupan. Sebab satu perkara Islam memang tak wajibkan isteri pertama perlu bagi izin. Ramai pula seronok sat lagi. Rupanya tepuk izin. Ramai tepuk. Ikutkan pada hukum syarak, poligami memang tak perlukan izin isteri. Ikut pada hukum syarak. Hukum syarak? Ya. Tak perlu izin. Tak susah lah sebenarnya. Memang tak susah pun. Hatta kalau pergi mahkamah pun, tiba-tiba lah kan, istah dia kena jampi ke apa kan. Isteri pertama kata, Ya Arif, saya setuju suami saya kahwin lain. Belum tentu juga boleh kahwin. Tak boleh lagi? Tak boleh juga. Bukan kata izin. Sebab kelayakan seseorang lelaki itu diambil kira. Ikut peruntukan ada 4 syarat yang mesti selari. Termasuklah mampu untuk bagi kewangan, mampu untuk nafkah batin, mampu untuk adil, plus tidak ada masalah dekat isteri yang sedia ada. Kalau kata benda tu ada kewajaran, baru lulus. Sebab tu kalau contoh untuk orang yang nak masuk, yang nak jadi yang kedua ke ketiga ke keempat ke kan, dah halang 2 best 4 kan. Kalau nak masuk kalau tu kan, kena tengok juga background suami. Sebab contoh mudahlah, kalau kata dia ni buat diam-diam kan, di mana pengiktirafan anda sebagai seorang isteri? Paling penting pastikan dapat izin mak ayah dulu. Restu tu penting. Ya, kalau kata mak ayah dah benar, tak apalah yang pergi je lah, tak apalah nak ikut pergi. Okey, fine. Restu tu ada. Tapi macam kes yang aku sebut 2 tahun tadi, restu mak ayah pun tak ada. Restu si pertama tak ada masalah. Tapi point dia, kalau contoh risiko paling besar, katakanlah Islam tersebut tadi tak perlukan izin si pertama. Tapi sekurang-kurangnya bagi tahu yang
abang ni ada plan tau nak kahwin satu lagi tau. Okey, eleh abang tu main-main je lah, kan? Balik seminggu, yang abang dah kahwin. Kan abang dah cakap, isteri pun nak sedih pun, kan dah cakap. Tapi kalau tak bagi tahu, ayanglah satu-satunya. Tiba-tiba kantor jumpa surat dalam kereta contoh. Kan lagi sakit hati. So sebab tu Islam tentukan berterus terang, bagi tahu yang memang nak kahwin. Lepas tu kau pandai-pandai lah. Jadi kalau diam-diam ni, hati tu terguris lama. Tapi apa jadi kalau misal kata dah minta kebenaran daripada isteri yang pertama, kan? Andai katalah dah minta kebenaran tetapi tak boleh juga. Kira macam si isteri tak berkeras tak bagi juga. Bagaimana? Macam kau sebut tadi, ikut hukum syarak, dia tak perlu izin. Kalau contoh kata, okey, ini pesanan untuk isteri pertama pula. Suami kata dia nak kahwin. Kau jangan larang. Sebab kalau dia dah tikat nak kahwin, kau larang, dia lagi nak buat. Macam budak, jangan panjat, dia panjat. Panjat juga kan? Okey, so kalau kata tu abang nak kahwin, tak apa bang, abang pergi ke mahkamah, abang isi borang. Kalau hakim tentukan abang boleh kahwin, abang kahwinlah. Dan macam kisah kak terbaru, ada satu kisah baru, isteri tu mula-mula nak bersetuju. Tapi bukanlah kata akak nak menghalang poligami, tapi kita nak pastikan hak tersebut ada. Akak kata dengan dia, awak setuju ke tak, awak kena buat pembelaan untuk pastikan hak awak. Dalam keadaan suami tu tak mampu apa semua lah kan. So bila buat pembelaan, suami mengamuk. Dia tarik balik kes fail permohonan poligami. Jadi maksudnya sekarang ni, mahkamah menentukan hak untuk kita. Guna prosedur yang ada dan memang akak mengharapkan sangatlah untuk wanita dekat luar sana. Okay, dengan ini nasihat-nasihat ni. Silakan Kak Su. Tolonglah. Kau cinta, kau sayanglah macam mana pun, tapi tolong sayang diri tu lebih. Minta maaf sebab kalau contoh berlaku apa-apa dan memang dah banyak sangat kes akak, okey. Mengandung, isteri pertama mengamuk, isteri yang kedua kena cerai. Andai kata kalau ada di antara kita ni yang tengah tengok sekarang ni, ada yang dah ternikah tu, kan? Adakah mereka ni harus berterus terang dengan suami pula dengan isterinya ke, atau perlu macam senyap sebab bila Kak? Baik. Satu perkara, okey. Walaupun tidak perlukan izin isteri pertama, tapi kejujuran tu penting. Kalau dah ternikah tadi kan, pujuklah suami untuk bagi tahu. Okey. Kalau contoh kata anda dulu yang pergi perkenalkan diri, kau memang serah diri, masalah lah pula lagi kan. Okey, jadinya minta suami bagi tahu. Dan paling penting kalau contoh kata sekarang ni nikah tanpa restu mak ayah. Tolong bagi tahu mak ayah sebab kadang-kadang dugaan kita dapat sebab tak ada restu mak ayah. Betul. Okey. Setuju. Dan nasihat yang paling penting, kok sekarang ni dah plan dah nak nikah kat sana, tak payah pergilah. Risiko ke depan tu payah. Tapi sekarang tak boleh lagi kok fikir dia. Okey. Tapi kok nanti buka nanti kan. Okey. Isunya sekarang ni risiko ke depan. Kalau betul dia sayangkan anda, dia akan jaga hak anda dan bawalah ke mahkamah. Mahkamah bukannya susah dia nak kau gaji 300. No, dia tengok memang suami tu memang berkelayakan, berkemampuan dan kena ingat, kena faham poligami bukan syarat perlu kaya. Bukan kata aku tak cukup duit. Nak, yang penting keperluan kita berbeza. Kalau kata anda memang layak, maka benarkan dan hiduplah secara harmoni sebab poligami bukan musibah. Jangan buat diam-diam sebab akan mengundang lebih parah. Itulah dia. Jangan diam-diam kalau boleh itu kita berterus terang. Betul. Kan. Akan ada perbincangan lah nanti Tapi kalau boleh itu kita tahu bahawa sunnah sebenarnya kahwin 4 ni kan. Tapi kena ikutkan juga kan kita punya kewangan kita macam mana. Betul. Kan. Nak jaga dua orang tu bagaimana. Ini kadang-kadang seorang ni pun tak mampu nak jaga dengan anak-anak ramai lagi. Ada hati pula nak pasang dua kan. Kena fikir-fikirkan lah Okey, jadi kita telah pun sampai ke penjuru rancangan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Suzana Ghazali Advokat Su, perunding psikologi keluarga dan guaman syari'i, dan insyaAllah kita akan berbincangkan lagi tentang isu-isu semasa yang dekat dengan masyarakat pastinya dalam Jalan ke Syurga. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye.